A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 16. Sebelum tu kita tengok pengajaran yang lepas. Ayat berapa? 13 ya? 13. Ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. Maksudnya, dan pasti sesungguhnya kami telah binasakan umat-umat yang terdahulu sebelum kamu disebabkan kezaliman mereka, iaitu syirik, dan telah datang kepada mereka para rasul dengan bukti-bukti yang jelas, dan mereka tetap tidak beriman. Begitulah kami membalas kaum yang berdosa. Pengajaran pertama, Allah menangguhkan azab kepada sesuatu kaum kerana untuk memberi peluang kepada mereka agar kembali kepada Allah. Tetapi setelah sampai waktunya, Allah tetap akan menurunkan azabnya setelah didapati kaum itu tetap berdegil dan kufur kepada Allah. Yang kedua, punca segala kecelakaan, punca kepada segala kecelakaan yang menimpa manusia ialah kezaliman. Sama ada zalim mensyirikkan Allah atau melakukan maksiat. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang terlepas daripada sunnatullah, iaitu ketetapan Allah. Sesiapa yang melakukan kezaliman, sunnatullahnya
dia akan diazab, dan sesiapa yang mentaati Allah, sunnatullahnya, dia akan bahagia kekal abadi. Ayat 14. Summa ja'alnakum khalaifa fil ard min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Maksudnya, kemudian kami jadikan kamu sebagai khalifah, pengganti-pengganti kepada umat yang lepas di atas muka bumi, supaya kami perhati apa yang kamu lakukan. Pengajarannya, tidak ada umat yang dibinasakan, tidak ada umat yang dibinasakan oleh Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan umat yang lain untuk menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah dan untuk diuji setiap amalan mereka. Yang kedua, tujuan utama daripada penciptaan manusia, ialah agar manusia sentiasa mentaati Allah dan melakukan sebaik-baik amalan. Yang ketiga, manusia yang berilmu akan sentiasa dalam kejahilan. Manusia yang berilmu akan sentiasa dalam kejahilan sehinggalah dia beramal dengan apa yang dia ketahui. Okey, ayat 15. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina la yarjuna liqa'ana i'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi' illa ma yuha ilayya inni akhafu in 'asaitu rabbi 'azab yaumin 'azim. Maksudnya, dan apabila dibaca kepada mereka orang musyrikin Mekah ayat-ayat kami yang bayinat, yang jelas, berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah, bawalah datang Quran yang lain ataupun tukarnya. Wahai Muhammad, begitu mereka, bukan hak aku untuk menukarkan Al-Quran dari diriku sendiri, dan tidaklah aku kecuali wajib mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut sekiranya aku derhaka kepada Allah, azab pada hari yang sangat besar. Pengajarannya,
kejayaan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ayat-ayat Allah berjaya dibaca dan difahami oleh orang-orang kafir. Walaupun mereka menolaknya. Yang kedua, semua ayat-ayat Allah sama ada kauniyah atau syar'iyah adalah jelas, boleh difahami oleh semua jenis manusia, kerana ayat Allah adalah petunjuk untuk semua manusia. Yang ketiga, sifat utama orang kafir ialah mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan. Dan mereka tidak pernah bersedia untuk berjumpa dengan Tuhannya di akhirat. Yang ketiga, yang keempat, orang-orang kafir sangat tidak suka kepada Al-Quran kerana semua isi Al-Quran bertentangan dengan kehendak dan nafsu mereka. Yang kelima, sesiapa yang tidak suka kepada Al-Quran dan ajarannya, dan tidak ada usaha untuk menghayati maksudnya, dia menyerupai orang-orang kafir. Yang keenam, semakin seseorang itu beriman kepada Allah dan mentaatinya, semakin dia takut kepada azab Allah. Bagaimana takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada azab Allah. Okey, kita sambung tadabbur. Okey, ayat malam ni, ayat 16. Kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas, orang-orang musyrik Mekah
sentiasa mencari alasan untuk membuktikan bahawa Al-Quran adalah bukan daripada Allah, sebaliknya daripada Nabi Muhammad sendiri. Jadi salah satu caranya dalam ayat lepas, mereka cabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membawa Quran yang lain ataupun tukar. Membawa Quran yang lain makna tukar seluruhnya. Menukar maksudnya menukar yang hukum halal jadi haram, yang haram jadi halal. Jangan lagi mencela Tuhan-Tuhan mereka, jangan lagi cerita pasal hari akhirat. Jadi kalau Nabi sanggup menukar, itulah bukti bahawa Quran daripada Muhammad. Tapi apa jawapan Nabi kita SAW? Bukan hak aku untuk menukar, bahkan kewajipan aku ialah ikut. Okey, ayat malam ni Nabi nak jelaskan lagi alasan yang sangat logik bahawa Quran ini bukan daripada Nabi Muhammad. Quran adalah benar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, perintah Allah kepada Nabi kita SAW supaya Nabi sampaikan kepada, pertama, madu'un dia yang ada di Mekah dan juga di Madinah. Yang kedua, kepada kita semua. Wahai Muhammad, katakanlah lau, jikalau, sya Allah, jikalau Allah kehendaki, ma talautuhu, tidak aku bacanya. Talautuhu daripada fi'il madhi tala. Kalau dia baca, tala. Kalau bacaan, kata terbit. Bacaan, tilawah. Jadi tilawah daripada perkataan tala. Apa makna tala? Asal perkataan tala apa dia? Ikut. Ada dalil tak? Tala tu bermakna ikut. Dalil daripada Al-Quran. Wal qamari wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha. Demi matahari dan waktu duha. Kemudian wal qamar, demi bulan, iza, apabila talaha. Apa makna? Demi bulan, apabila bulan itu baca ke ikut. Apabila bulan itu mengikuti matahari. Jadi tala-tala tu sebenarnya ikut. Sebab itulah bila baca mesti faham. Sebab tilawah makna ikut. Macam mana kita nak ikut kalau tak faham? Okey, jadi kalau dia huwa tala. Kalau aku talautu. Kita dah belajarkan fi'il madhi. Tu menunjukkan aku kan. Okey, Allah perintah pada Nabi kita SAW supaya bagi itu pada orang musyrikin. Lau sya Allah. Kalau Allah kehendaki supaya aku tidak baca Quran kepada kamu, ma talautuhu, aku tak akan baca. Aku tidak akan bacanya alaikum, ke atas kamu. Wala adrakum, dan kalau Allah kehendaki juga untuk tidak mesej Al-Quran sampai pada kamu, wala adrakum, Allah juga tidak akan menjadikan kamu tahu. Adra ni tahu. Wa ma adraka mal qari'ah, kan? Al-qari'atu mal qari'ah. Dan dia, iaitu Allah,
tidak menjadikan kamu mengetahui ataupun tahu dengannya, dengan Al-Quran. Apa maksud ni? Apa yang Nabi nak bagi tahu? Ya. Jadi kenapa kamu nak marah aku bawa Quran? Sebab aku hanyalah Rasul. Aku hanyalah penyampai je. Aku sampaikan sebab Allah suruh. Kalau Allah kata jangan baca, aku tak bacalah. Sebab aku hamba. Dan Allah tu adalah Tuhan aku. Jadi jangan marah padaku. Dan macam mana pula kamu tahu Al-Quran? Sebab Allah suruh bagi tahu. Kalau Allah tak nak aku bagi tahu, aku simpan. Aku hanyalah hamba. Faham? Ada tak ayat yang Allah perintah pada Nabi baca? Cuba buka surah Al-Ankabut ayat 45. Surah Al-Ankabut ayat 45. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Utlu. Ada fi'il madhi tala. Tala. Mudhari' dia yatlu. Kan? Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Amarnya perintah apa? Utlu. Telah baca? Yatlu. Sedang baca? Utlu. Bacalah. Okey. Allah perintah pada Nabi, bacalah. Sebab tu Nabi kata, aku baca sebab Allah perintah suruh baca. Kalau Allah perintah jangan baca, aku tak bacalah. Bacalah ma uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepada engkau minal kitab, daripada Al-Quran. Lepas tu Allah perintah wa aqimis salah, dan dirikan salat. Jadi sebelum Allah perintah dirikan salat, Allah perintah apa? Baca apa? Baca Al-Quran. Yang mana wajib? Salat ke baca Quran? Ha? Yang mana wajib? Salat ke baca Quran? Salat wajib kan? Baca Quran? Dua-dua wajib. Okey, yang mana rukun Islam? Salat. Baca Quran masuk tak rukun Islam? Tak kan? Tapi kenapa Allah kata sebelum dirikan salat baca Quran dulu? Belajar. Ha? Belajar dulu. Kenapa kena belajar? Solat je lah. Apa dia? Baca dah faham. Apa kaitan baca Quran dengan solat? Dalam solat baca? Tapi kita baca apa? 3 kul je. Ha? Ha? Allah tak kata baca 3 kul. Baca apa yang diwahyukan semua. Jadi soalannya apa kaitan perintah baca Quran dengan perintah solat? Sebab itulah mana yang dulu? Turun Quran dulu ke turun perintah solat dulu? Ha? Berapa lama turun Al-Quran baru turun ayat perintah solat? Berapa lama? 12 tahun. Kan? Menunjukkan apa tu? Kalau solat lebih penting daripada Quran, ayat pertama turun, aqimis salat. Kan? Tapi tak ada. Sebenarnya, kamu nak dirikan solat ni nak sembah siapa? Nak sembah siapa? Sembah Allah. Mana mungkin kamu sembah Tuhan yang kamu tak kenal? Jadi sebelum kamu nak sembah Allah, kenal dulu. Kan? Tak kenal maka tak cinta. Hadis Melayu. Ha? Jadi baca, macam mana kita nak kenal Allah? Macam mana cara nak kenal Allah? 2 cara je. Satu, kita tengok ciptaan Allah, fikir pasal langit kan.
Bila kita fikir, mesti ada pencipta yang hebat. Daripada situ kita akan tengok, apa yang pencipta hebat nak suruh ni? Aku kena dengar cakap dia, sebab dia hebat. Kita pun membaca Al-Quran. Daripada Quran ada tak nama-nama Allah? Ada tak cerita tentang kebesaran Allah? Bila kita tadabbur Al-Quran, kita kena Allah, barulah datang perintah solat. Masa tu solat khusyuk tak? Khusyuk. Dia tak akan lewatkan solat. Bila dia solat dalam keadaan dia kenal Tuhan. Tapi sekarang proses pendidikan terbalik tak? Dia suruh apa dulu? Solat dulu kan? Quran bila dia suruh? Tak suruh-suruh. Suruh juga. Dia bukan utlu, betulkan tajwid. Yang kedua, khatam. Lepas tu solat kan? Lepas tu kadang-kadang khatam tapi tak solat pun ramai. Jadi proses pendidikan tak menepati apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sebab tu kalau orang tadabbur Al-Quran, baginya solat tu akan rasa kelazatan. Sebab tu Nabi bila solat bukan sikit kan, sampai bengkak kaki. Cuma yang pok-pok batiniah ni dia tak solat, dia pakai niat aja. Sebab apa dia kata kalau solat ada pergerakan riak. Kalau baca sum'ah. Jadi dia kata pakai niat aja. Sedangkan Nabi solat sampai bengkak kaki. Okey? Kemudian Allah beritahu apa? Kenapa kena dirikan solat? Solat ni tujuan ke ataupun alat? Solat ni tujuan ke ataupun alat je? Alat. Tujuannya apa? Allah kata dirikan solat. Tujuannya apa? Inna salata, sesungguhnya solat tanha, akan dapat mencegah anil fahsya, daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini tujuan solat. Solat tu bukan tujuan. Ini kesalahan kedua dalam proses pendidikan kita, iaitu dia anggap solat tu adalah matlamat. Maka akhirnya apa dia? Lepas solat seolah selesai segala-galanya. Buat maksiat pun tak apa, sebab dia diajar solat tujuan hidup. Kalau tak solat macam tak ada tujuan hidup. Dia pun solat, tapi lepas solat dia buat fahsyat, dia buat mungkar. Bukan. Solat bukan tujuan. Sebab tu ada hadis, mana-mana siapa yang solat dan solatnya tak mencegahnya daripada kemungkaran, dia sebenarnya semakin jauh daripada Allah. Siapa yang solat dan solatnya tak mencegahnya daripada kemungkaran, dia sebenarnya bukan semakin dekat pada Allah, tapi semakin jauh. Okey. Dan wala zikrullahi akbar. Solat tu adalah zikir yang paling besar. Betul? Zikir yang paling besar. Kenapa? Sebab dalam solat ada 3 jenis zikir. Pertama, zikir hati, betul. Niat dan kita rasa kebesaran Allah kan. Yang kedua, zikir lidah. Subhana rabbiyal azim, Allahu akbar. Yang ketiga, zikir anggota badan. Jadi solat adalah zikir yang paling besar. Sebab itulah soalan pertama ditanya di akhirat ialah solat. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Okey. Kita sambung. Jadi Allah perintah pada Nabi supaya bagi tahu orang musyrikin. Kenapa marah sangat pada Al-Quran? Jangan salahkan aku. Aku baca sebab Allah suruh, dan kamu tahu maklumat pasal Al-Quran, cerita pasal akhirat sebab Allah perintah. Aku hanyalah hamba. Kemudian faqad. Maka sesungguhnya lebis tu. Aku tinggal fikum, bersama kamu, umran,
Umur lah. Umur tu sebenarnya bahasa Arab. Umur yang panjang. Umur yang lama. Berapa lama? Ini hujah-hujah yang Allah suruh Nabi jawab pada orang musyrikin. Hujah apa dia? Bahawa Quran bukan daripada Nabi. Apa dia? Allah suruh Nabi begitu, aku duduk bersama kamu ni orang musyrikin 40 tahun. Dan kamu kenal aku. Aku tak boleh membaca. Aku tak boleh menulis. Dan aku tak pernah baca mana-mana kitab pun. Dan aku tak pernah pergi belajar di mana-mana pun. Sebab aku membesar depan kamu. Aku hanya kerja gembala kambing. Dan sekali dua pergi berniaga dengan Khadijah. Semua pergerakan aku selama 40 tahun kamu tahu. Tiba-tiba kamu tuduh aku boleh mereka satu kitab yang boleh cerita pasal akhirat, cerita yang lepas, cerita semua para Nabi, tak masuk akal. Tuduhan yang bodoh. Sebab tu Nabi kata apa? Last sekali, afala? Kamu ni tak ada akal ke? Boleh faham? Afala ta'qilun min qablihi, dari sebelumnya. Afala ta'qilun. Ini soalan istifham. Istifham ada dua jenis. Pertama, majazi. Yang kedua, hakiki. Okey, yang ni apa ni? Majazi. Majazi tujuan apa? Satu, nak ingkar, lil ingkar. Nak mengingkari tuduhan orang musyrikin yang tak masuk akal. Yang kedua, litaubih, untuk mencela kebodohan orang musyrikin yang buat satu tuduhan yang sangat-sangat tak masuk akal. Saya bagi analogi kan. Ada budak ni tak pergi sekolah, tak tahu membaca, tak tahu menulis. Semua orang kampung tahu. Tiba-tiba keluar satu buku yang hebat, yang paling laris. Dan ada orang kata, yang siapa tulis ni? Budak ni. Yang tak pernah pergi sekolah, yang buta huruf, yang tak pernah keluar kampung. Orang kata, yang mendunia ni, orang kata apa ni? Akan ada biol. Samalah. Muhammad ni, Nabi Muhammad membesar depan mereka, tak boleh membaca, tak boleh menulis, tak pernah keluar, tak pernah musafir, tak pernah masuk universiti. Tiba-tiba dia kata, Muhammad mereka Al-Quran. Yang cerita dalam Quran tu ada cerita yang dulu, cerita akan datang, cerita ghaib, semua tak masuk akal. Jadi Nabi kata, afala ta'qilun, tuduhan kamu ni tak pakai akal ke? Boleh faham? Afala ta'qilun, nak terjemah apa ni? Kalau bahasa kita apa? Tak ada otak kan? Okey ke? Ke kasar? Kasar pun memang patut kan? Tak ada otak ke? Sebenar ada kaitan tak dengan kita ayat ni? Orang kafir dia menuduh Quran tu daripada Nabi Muhammad. Alasannya sebab apa? Dia nak tolak lah. Bila dia nak tolak, dia akan cari apa saja alasan dan tuduh yang tak masuk akal, kan? Poinnya dia nak tolak. Okey. Tapi yang bukan orang musyrikin Mekah, ada tak orang Islam yang juga tolak Al-Quran? Cuma dia tak tuduh je Quran direka oleh Nabi Muhammad. Ada tak? Ada tak? Dia tak tuduh, tapi hasilnya sama. Dia juga menolak. Sama dengan orang musyrikin. Ada kan? Apa dia antara bentuk penolakannya? Bentuk penolakan dia pada Al-Quran. Dia tak nak belajar. Tak nak belajar kan? Sebenarnya tak nak belajar tu sebenarnya tolak lah. Kalau kamu terima, bagilah masa nak belajar. Bila kamu tak ada masa nak belajar, sebenarnya kamu tolak lah tu. Cuma tolak kamu lembut sikit. Faham tak? Orang musyrikin tolak tu nampak sangat afala taqilun. Yang kamu tu nampak macam separuh sikit. Kalau kamu yakin Quran daripada Allah dan Allah tu Tuhan yang kamu sembah 5 kali sehari, apa sepatut kamu buat dengan Quran tu?
Ha? Kamu wajib bagi masa lah. Sebab Quran daripada Tuhan yang kamu solat 5 kali sehari. Macam mana kamu sembah 5 kali sehari, kamu yakin dia Tuhan, tiba-tiba kamu tak nak faham apa yang Tuhan cakap yang kamu sembah tu. Kan pelik tu. Afala taqilun? Okey? Okey, kemudian ayat seterusnya faman. Maka siapa azlam apa dia? Paling zalim. Dia dari perkataan apa ni? Ada perkataan paling. Kalau zalim, zalimun, orang yang zalim. Kalau zulmun, kezaliman. Jadi azlam, paling zalim. Jadi paling tu daripada perkataan, daripada huruf apa? Hamzah. Hamzah tu menunjukkan paling. Ahsan paling baik kan? Akbar paling besar. Jadi bahasa Arab ni kadang-kadang menukarkan makna hanya satu huruf je. Allah kata, siapa lagi yang paling zalim? Mimman. Min dari man. Siapa? Mimman ni ada dua perkataan. Satu min, kemudian campur man. Bila digabung jadi macam ni. Siapa lagi yang paling zalim daripada orang yang iftara, mereka-reka ke atas Allah, kaziba, pendustaan. Apa maksud ni? Allah nak beritahu apa ni? Dia ada orang zalim. Ada yang zalim sikit je. Ada yang paling zalim. Jadi dalam banyak-banyak yang paling zalim siapa? Yang mereka-reka pendustaan ke atas Allah. Contohnya apa dia? Ini ayat ni asalnya turun pada orang musyrikin, tapi pengajaran untuk semua. Mereka pendustaan kepada Allah, iaitu Allah turun Quran, tapi mereka kata bukan Allah, itu dusta kepada Allah. Dia kata ini adalah rekaan Nabi Muhammad, itu iftira. Jadi Allah kata inilah orang yang paling zalim. Ataupun kazzaba, dia mendustakan bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya. Jadi apa beza? Mereka pendustaan ke atas Allah, yang kedua mendustakan ayat Allah. Apa beza? Apa beza? Satu menafikan, yang kedua tak terima. Yang pertama ni iftara ala Allah kaziban, makna dia kata Allah yang turunkan, dia kata bukan Allah turunkan, Muhammad yang reka. Yang kedua tu dia kata betul Allah turunkan, tapi apa cerita dalam Quran? Cerita tentang kiamat bohong. Beza tak? Beza. Yang tu dia setuju betul Allah turunkan, tapi cerita tu tak boleh pakai. Okey. Jadi kaitan dengan kita apa ni? Ada tak
orang Islam yang jenis macam ni, mereka pendustaan kepada Allah. Tak adalah dia kata Quran ni bukan Allah turunkan, tak ada. Orang Islam tak akan cakap macam tu. Tapi berlaku dalam bentuk amalan. Iaitu dia tak bagi masa ataupun dia tak ikut ajaran Al-Quran. Seolah ini bukan daripada Allah. Kalau betul daripada Allah, apa patut kamu buat? Hormatlah, muliakan. Bagi masa tadabbur dan ikut. Sama juga kazzaba bi ayati. Dia tak kata ayat Quran ni tipu. Tapi bila dia tak ikut, seolah macam tipulah. Betul kan? Banyak tak kita ambil masa, bagi masa untuk baca cerita-cerita yang kita pun tak tahu sumbernya. Kadang-kadang berjam-jam. Banyak tak? Sedangkan Quran Allah kata apa? Ahsanul hadis. Hadis yang terbaik. Tiba-tiba tak ada masa untuk ahsanul hadis. Yang cerita bohong, cerita yang tak tahu sumber, kita dengar, kita baca. Itu mana akal kita ada masalah. Kita melebihkan yang tak sepatut dilebihkan. Kemudian Allah beritahu, innahu, sesungguhnya la yuflihu, tidak akan berjaya al-mujrimun. Siapa mujrimun? Semalam dah jumpa ni. Orang-orang yang berdosa. Jadi ukuran kejayaan apa dia? Ukuran kejayaan. Ukuran kejayaan apa dia? Dosa tu pun tak. Kalau kamu tak berdosa, berjayalah. Sebab Allah kata tak berjaya orang yang berdosa. Makna kalau tak berdosa, berjayalah. Jadi ukurannya, kalau nak jadi orang berjaya, jangan buat dosa. Sentiasa taat pada Allah, berjayalah. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Ulaika humul muflihun. Jadi kalau nak jadi orang berjaya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, dia tak perlukan harta, tak perlukan pangkat, dia hanya perlukan apa dia? Ilmu je. Apa yang Allah nak, apa yang Allah redha, kita pun buat, berjayalah kita. Walaupun kita adalah orang yang paling miskin. Tapi kita orang paling kaya, paling besar pangkat, tapi paling jahil, kita tak akan berjaya sebab pasti kita akan buat dosa. Okey, lepas ni Allah nak mencela orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Allah nak mencela kebodohan mereka. Ya ni orang musyrikin Mekah marah sangat ni. Sebab apa? Ada sebahagian ayat Quran mencela mereka dan mencela Tuhan mereka. Okey, wa ya'buduna, dan fi'al mudhari', mereka ini perangai orang kafir, dia bukan bermusim, sentiasa ya'buduna, menyembah min dunillah, dari selain Allah. Bila sebut selain Allah, bukan berhala sajalah. Nafsu, harta benda, manusia. Ma la yadurruhum, apa yang tidak boleh yadurruhum, memudaratkan mereka. Wala, dan tidak yang fa'uhum, memberi
Tengok. Ayat ni sebenarnya Allah nak mencela. Mencela apa ni? Apa yang Allah nak cela? Cela apa ni? Kebodohan. Nak mencela akal manusia yang sembah apa? Benda yang tidak. Allah tak kata nama Tuhan tak penting. Apa yang disembah tak penting. Yang penting apa dia? La yadurruhum wala yanfa'uhum. Kalau saya kata anak saya bekerja dengan satu syarikat tapi tak dapat gaji setahun, nak kata apa pada anak saya? Sebulan tak ada gaji, dia kerja lagi. Sampai setahun tak ada gaji, dia kerja lagi. Nak kata apa pada anak saya? Apa dia? Kurang bijak ke bodoh? Bukan anak saya lah, bukan anak saya. Bila anak saya takut nak sebut bodoh kan, tak contoh. Bodoh kan? Sebab apa? Sebab kerja tak ada faedah, betul kan? Kalau kerja dengan satu syarikat yang tak ada faedah pun bodoh. Ini sembah Tuhan yang sedikit pun tak boleh memberi manfaat dan tak boleh memudaratkan. 10 kali bodoh. Tapi ramai tak yang bodoh ni? Yang bekerja dengan satu syarikat tak dapat gaji, rasanya tak ada. Mungkin 2 bulan dia berhentikan. Tapi kalau sampai setahun, rasanya tak ada. Betul? Betul kan? Tapi ada tak yang sembah Allah yang tak boleh bagi apa-apa gaji pun? Bukan setahun, sampai mati. Ramai tak? Ramai tak? Ini nak begitu kebodohan manusia. Macam mana dia boleh sembah yang sedikit pun tak boleh memberi manfaat dan mudarat? Kita nak tak kahwin dengan suami yang tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat? Duit pun tak bagi, tanpa kita pun tak, marah pun tak, duit pun tak bagi. Nak tak calon suami macam tu? Kalau nak, kita ada masalah. Kalau suami pun tak nak, ini Tuhan sepatutnya tolak. Okey, kemudian wayaquluna, dan mereka berkata, haula'i, mereka ni ialah orang musyrikin Mekah. Mereka berkata, mereka ni iaitu Tuhan-Tuhan yang disembah adalah syufa'auna, pemberi syafaat ataupun penolong. Syafaat kepada kami. Indallah, di sisi Allah. Orang kafir bila dia sembah berhala kan, adakah dia anggap berhala itu Tuhan mereka? Tak. Dia tahu tak berhala itu tak boleh bagi manfaat? Dia tahu kan? Habis kenapa sembah? Syafaat. Cuba buka surah Al-A'raf ayat 188. Bukan. Ayat ni belum lagi. Az-Zumar ayat 3. Az-Zumar ayat 3. Okey. Ala lillah, ingatlah hanya milik Allah agama yang telus. Hanya milik Allah. Kemudian wallazina ittakhazu, cuba terjemah, dan orang-orang yang ittakhazu, mereka mengambil min dunihi, selain daripada Allah, sebagai awliya. Sama dengan syafaat tadi, pemberi syafaat ataupun penolong. Apa kata mereka ni bila mereka sembah berhala? Ma na'buduhum, tidak kami sembah mereka illa, kecuali liyuqarribuna ilallah,
Kecuali supaya berhala-berhala ni tolong bantu kami supaya kami dekat kepada Allah. Zulfa. Zulfa ni mana? Perantaraan. Adakah orang nama Zulfa? Pergilah cari dia sebab dia adalah perantaraan. Tengok dia tahu patung yang dia sembah tu tidak boleh memberi mudarat dan manfaat. Dia yakin Allah yang boleh, tetapi dia gunakan itu sebagai zulfa, perantaraan. Okey. Itu pemikiran kafir. Sebab tu kata Syekh Al-Maraghi, asas kesyirikan ialah bila diguna perantaraan. Asas kesyirikan ialah bila diguna perantaraan. Kita tahu tak kenapa orang kafir ni, bahkan sekarang pun ada orang Islam, kenapa mereka guna perantaraan? Asasnya kenapa? Dia rasa tak layak. Jadi dia pemikiran dia kata Tuhan ni macam raja. Raja kan? Raja nak jumpa raja kena pakai tu asas kepada kesyirikan, iaitu dia samakan Tuhan dengan raja. Jadi kalau raja kena pakai kabel kan, mana boleh jumpa raja terus? Kena pakai kabel menteri ke kan? JKK ke? Jadi dia kata Tuhan pun macam tu. Itu asas syirik. Seolah Tuhan tu dengan raja adalah sama. Kemudian Allah kata, okey, kita balik pada ayat tadi. Apa Allah kata pada sikap mereka ni? Qul. Allah berkata pada Nabi, Qul. Qul, katalah, jawablah pada mereka. Atunabbi'una. Adakah tunabbi'una, kamu hendak memberitahu Allah bima la ya'lamu, dengan apa yang dia tidak tahu, fis samawat, di langit, wala fil ardi, dan tidak di bumi. Apa maksud dia? Bila orang kafir sembah berhala, dia kata ini hanyalah sebagai perantaraan, sebagai syufaat. Maka Allah suruh Nabi tanya mereka. Bukan tanya nak jawapan, tapi majazi. Adakah patut kamu, seolah kamu nak beritahu Tuhan tentang apa ni, syafaat, pemberi syafaat ataupun perantaraan yang seolah Tuhan tak tahu pun apa dia perantaraannya? Berhala. Dan mungkin juga mereka anggap malaikat daripada berhala sampai pada malaikat sampai pada Allah. Jadi Allah kata pada Nabi, beritahu mereka, adakah patut kamu nak beritahu kamu sembah Allah melalui perantaraan yang seolah Tuhan tak tahu pun dia adalah syafaat? Masuk akal tak? Allah tak tahu. Tak masuk akal. Jadi poinnya apa? Kalau kamu nak sembah aku ataupun nak berdoa pada aku, mestilah ikut cara aku, bukan kepala otak kamu. Yang kata syafaat tu siapa yang cakap? Aku tak cakap pun. Betul? Ini antara hujah yang boleh kita guna untuk menolak kepada orang yang menggunakan perantaraan. Pokok tak boleh memberi manfaat. Saya tahu Tuhan yang boleh bagi manfaat kan. Jadi kenapa terus pergi ke pokok? Siapa suruh pergi ke pokok? Pokok dengan Nabi Muhammad, mana lebih power? Mana lebih power? Dua-dua tak power. Betul? Buka surah Al-A'raf 188. Okey.
Allah kata, Qul. Allah perintah pada Nabi, wahai Muhammad, Qul, katalah wahai Muhammad, bagi kepada umat kamu, la amliku, aku tidak memiliki, li nafsi, untuk diri aku, naf'an wala darra, untuk memberi manfaat ataupun untuk memudaratkan siapa? Tengok nafsi. Apa makna nafsi? Kenapa Allah suruh bagi tahu aku tak memiliki manfaat untuk diriku? Apa maksud untuk diriku? Kalau untuk memberi manfaat pada aku tak boleh. Untuk bagi manfaat pada orang, lagi tak boleh. Nabi boleh tak nak pastikan dia sentiasa sihat? Tak boleh. Maka Nabi boleh tak nak pastikan orang lain pula sihat? Lagi tak boleh. Nabi boleh tak memudaratkan diri sendiri? Tak boleh, kecuali dengan izin Allah. Maka Nabi boleh tak memudaratkan orang lain? Tak boleh. Illa masya Allah, kecuali mengikut izin Allah. Kemudian Allah perintah lagi kepada Nabi, walau kuntu, dan jikalau kuntu apa dia? Adalah aku a'lamu. Kalau aku tahu benda gaib. Kalau makna Nabi tahu ke tak benda gaib? Tak tahu. Sebab tu kalau aku tahu benda gaib, apa patut aku buat? Lastaksartu minal khair. Pasti aku akan perbanyakkan kebaikan. Boleh faham? Contohlah, kalau Nabi tahu orang Madinah terima dakwah dia, daripada awal lagi Nabi tahu, apa Nabi buat? Hari pertama Nabi berdakwah dia, kenapa buang masa kat Mekah? Kenapa sampai ramai mati kena seksa kan? Betul tak? Dapat tak kebaikan? Kalau Nabi tahu tanah tu 10 tahun akan datang jadi 1 juta, Nabi beli awal-awal tak? Jadi Nabi kata, kalau aku tahu benda gaib, aku akan perbanyakkan kebaikan. Tapi tak berlaku. Nabi pergi buat umrah kan pada tahun hijrah. Akhirnya boleh masuk tak Mekah? Kalau Nabi tahu daripada awal, Nabi pergi tak? Tak. Nabi pergi ke Taif, orang Taif terima tak? Kalau Nabi tahu awal-awal lagi, Nabi pergi tak ke Taif? Pergi. Buat apa aku dah tahu, memang tak terima pun. Betul tak? Kalau Nabi tak tahu benda gaib, yang selain pada Nabi, lagi bodoh kamu tanya orang yang biasa. Teman-teman Tok Bomo yang pakai seluar pendek kan? Saya tahu awak ni akan datang pukul 8. Kita pun percaya. Saya tahu awak datang ni pakai beg warna merah, kasut merah. Kita pun percaya. Sebab tu siapa percaya seseorang tu mendakwa dia tahu benda gaib, dia adalah pendusta. Tidak ada sesiapa yang tahu benda gaib, walaupun Nabi. Kemudian Nabi kata apa? Kalau aku tahu benda gaib, ma massaniya as-su, aku tak akan ditimpa keburukan. Masa Nabi nak hijrah ke Madinah kan, Nabi pergi bersembunyi di mana? Kita tahu tak Gua Sur tu bukan jalan ke Madinah? Tahu kan? Kenapa macam kita duduk Kuala Lumpur nak pergi ke Johor, tapi kita ambil jalan ke Alor-Star? Pelik tak? Kenapa Nabi ambil jalan ke Alor-Star? Sebab Nabi tak tahu benda gaib. Kalau Nabi tahu benda gaib, ada orang ikut kan, Nabi terus. Jadi orang sahabat Nabi pun tak tahu benda gaib dan tidak boleh memberi manfaat dan mudarat, maka selain pada itu direct kepada Allah. Kemudian in ana, tidaklah aku kecuali, habis kerja Nabi apa dah? Nazir. Jadi kadang-kadang ramai orang hilang fokus. Sambut maulid Nabi kan, tapi tak fokus pada tugas utama Nabi apa dah? Nazir wa Bashir. Li qaumin, untuk kaum yang beriman. Okey, kemudian Allah kata apa? Subhanahu, Maha suci. Maha sucinya, Maha suci Allah daripada apa ni? Bila sebut Maha suci daripada yang atas ni. Seolah Tuhan tak tahu
Berhala itu adalah sebagai perantaraan, seolah Tuhan tak tahu. Maha suci Allah. Wa ta'ala, dan maha tinggi. Amma, dari apa yang mereka syirikkan. Sebab tu cuba buka ni kata-kata Syekh Al-Marawi. Aslu asyirki. Okey. Ini kata-kata Syekh Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi, seorang ulama Mesir. Fa asasu aqidati asyirk. Asas kepada akidah syirik. Anna, sesungguhnya, jami'a, semua ma yatlubu min Allah, semua yang apa yang diminta daripada Allah, la budda, tak dapat tidak, an yakuna biwasitah, mesti ada wasitah, perantaraan. Ini asas akidah syirik. Apa dia minta je, mesti ada wasitah. Al-muqarrabin, orang yang boleh mendekatkannya kepada Allah. Izhum, ketika mana hum, mereka, la yumkinuhum, tidak memungkinkan mereka at-taqarrub, dekatkan diri kepada Allah, wal hazwah, dan bernasib baik di sisinya, bi anfusihim, dengan diri mereka sendiri. Sebab mereka rasa diri mereka sendiri tak layak nak terus kepada Allah. Sebab apa? Li'annaha mudannasah, sebab diri mereka kotor dengan maksiat. Betul kan? Sama kan? Ini asas syirik ini. Bila dia rasa kotor, dia rasa tak layak terus kepada Allah, dia pun pakai. Itu asas kepada syirik. Amal muwahhidun, adapun mereka yang mentauhidkan Allah, mereka yang benar-benar mentauhidkan Allah, faya'taqiduna, maka mereka beriktikad, sesungguhnya, yajibu 'alal 'asi, wajib ke atas orang yang buat maksiat, apa dia? An yatawajjaha ila Allah, terus tuju kepada Allah, taiban, dalam keadaan bertaubat kepada Allah, taliban, dan memohon maghfirah, keampunan Allah dan rahmatnya. Bisa tak? Kalau kamu rasa berdosa, apa patut kamu buat? Bukan cari orang tengah. Bertaubatlah kepada Allah, selesai masalah. Dan semalam kita belajarkan, Allah makbul tak doa orang kafir? Makbul kan? Kalau doa orang kafir buat Allah makbul, kamu orang Islam, tak kalau Allah tak makbulkan? Teruk sangat ke kamu ni? Teruk pada orang kafir ke? Dan juga ada hadis kan, doa orang yang zalim Allah makbul tak? Walaupun dia adalah fajir, jahat, dia buat maksiat sehari tapi dia dizalimi, tapi bila berdoa Allah makbulkan. Jadi tidak ada sebab untuk kita menggunakan perantaraan. Dan juga ada satu ayat Allah kata apa? Ud'uni, berdoalah kepada aku terus, dan Allah janji astajib lakum, aku akan perkenankan. Satu lagi ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bila wahai Muhammad, bila hamba-Ku bertanya tentang aku, beritahu mereka apa dia? Inni qarib, aku dekat. Bila dekat tu perlu tak perantaraan? Yang perlu perantaraan ni jauh kan? Sebab tu doa yang terbaik bila? Masa sujud. Kenapa? Kedudukan manusia yang paling hina ialah bila muka yang suci dia letak tempat yang kotor. Itu tanda kehinaan manusia, dan itulah tanda paling dekat dengan Allah. Dan Nabi kata ketika itu perbanyakkan doa, tak perlu wasitah. Okey. Cuba satu lagi. Ada satu lagi.
Bukan, ini yang semalam. Kan tak bagi. Okey. Ayat yang kita terdebur tadi, yang Allah kata apa? Yang orang kafir mendakwa berhala yang dia sembah adalah syufa'akan, perantaraan. Maka Allah bagi tahu. Macam mana kamu tahu bahawa perantaraan itu adalah sesuatu yang macam aku tak tahu, sehingga kamu reka-rekakan benda tu. Jadi kata Syekh Al-Maraghi, wa fi hadza hujjah. Ayat ini adalah hujjah, dalil. Ayyamah hujjah yang paling kuat kepada siapa ni? Ala zawari al-adrihah wal kubur, kepada penziarah-penziarah kubur. Mana hujjah ke atas mereka bahawa perbuatan mereka adalah salah dan boleh membawa kepada syirik. Apa ni penziarah kubur? Bila dia ziarah kubur, mereka berkata, inna haula'i awliya, wali-wali yang dah mati itu, apa-apa syekh lah, ahya'un, sebenarnya hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, kasyuhada, seperti orang mati syahid. Fahum yadurruna, maka wali yang mati itu, yang kononnya sama seperti orang mati syahid, yadurruna, boleh memberi mudarat, wa yanfa'una, dan boleh memberi manfaat, la kal asnam, bukan macam berhala. Sebab tu dia pergi ke kubur, dia berdoa. Dia kata yang di kubur tu berbeza dengan berhala. Sebab yang kubur tu macam orang hidup. Wa qad jahilu, sebenarnya kata Syekh Maraghi, mereka ni jahil. Mereka jahil apa? Annallah yaqul, Allah telah berkata kepada An-Nasara, orang-orang Nasrani, Allah dah berkata pada orang Nasrani, innal Masih, sesungguhnya Nabi Isa tu disembah tak oleh orang Kristian. La yamliku lahum, tidak memiliki, Nabi Isa tak memiliki bagi mereka darran, kemudaratan, wala naf'an, dan juga manfaat, biibadatihim, dengan ibadat mereka kepada Nabi Isa. Ma'atahu, walaupun Nabi Isa tu membawa mukjizat yang hebat, pun Nabi Isa tak boleh memberi manfaat dan mudarat. Apatah lagi wali. Wali ada mukjizat tak? Tak ada. Jadi clear, Nabi Isa yang hebat ada mukjizat pun kamu sembah mereka, tapi Nabi Isa sedikit pun tak boleh memberi manfaat dan mudarat. Bahkan Nabi Isa, kalau ikut orang Kristian, disalibkan, lagi tak boleh memberi manfaat. Kemudian wa azunnu, kata Syekh Maraghi, aku sangka annal amra, perkara ni yang suka pergi ke kubur ni minta bantuan, la yablughu bihim, tidak sampai tahap mereka menjadikan Syed Badawi, Sayyidina Husain, Sayyidah Zainab lebih afdal daripada Allah dan lebih dekat daripada Allah. Aku harap tak sampai ke situlah. Boleh. Ini Syekh Al-Maraghi, bukan daripada Saudi, bukan daripada Mekah, bukan daripada Madinah, tapi daripada tapi akidahnya jelas. Jadi kalau kita nak berdoa ke apa, pastikan kepada Allah sahaja dan tanpa perantaraan. Okey. Kita baca sikit buku 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga.
Surat apa? Okey, muka surat 116. Amalan yang ke-52. Mengisi saf solat yang kosong. Kecil je amalannya, tapi boleh membawa ke syurga. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Nabi SAW bersabda, "Man sadda furjatan fi saffin rafa'ahu Allahu biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah." Maksudnya, barang siapa mengisi saf, barisan solat yang kosong, depan kosong, dia terus pergi ke depan, maka Allah akan mengangkat satu darjah untuknya dan Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Apa kerja dia? Bukan keluar kerja pagi balik pukul 5 ni. Penusah depan berapa langkah? Mungkin 2 langkah. Berapa minit? Subhanallah. Tapi sebab ramai yang tidak berilmu, tengok je kan. Bila mak saf kosong, silakan. Macam dia dah jamin masuk syurga. Ada tak macam tu? Ada. Tama-tama yang tua malah bergerak kan. Orang dah komat, tunggu je. Ya Allah, kesian sebab jahil. 3 langkah, 1 minit, dapat sebuah istana di syurga. Bila dapat sebuah istana, mana masuk syurga tak? Yalah, mana ada istana di luar syurga? Dan kelebihan ini tak mungkin dapat kecuali orang yang salat berjemaah di masjid. Jangan buat hal duk berebut sah kat rumah pula kan. Dia dengan bini dia. Hadis satu lagi daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Man sadda furjatan fi saf ghufira lahu." Barang siapa mengisi saf yang kosong, maka dosanya akan diampuni. Subhanallah, rahmatnya Allah kepada kita. Allah cipta kita, Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita akal, Allah bagi nikmat rumah dekat dengan masjid. Lepas tu, hanya bergerak 2-3 langkah, Allah nak bagi pula sebuah istana di syurga. Jadi amat rugi orang yang tak berbuat. Okey, insya-Allah. Jadi lepas ni, pastikan. Yang pertama pergi masjid, yang awal saf pertama ialah pelajar-pelajar tadabbur. Okey? Nanti saya tengok, saya cek surah masing-masing ya. Okey, cukup tak? InsyaAllah, kepada pelajar tadabbur online yang ada di Ipoh dan sekitarnya, kita akan buat perjumpaan dengan pelajar tadabbur online di Ipoh pada malam besok. Jadi sila siapa yang ada di Ipoh atau sekitar boleh hubungi, ada nombor. Nanti kita buat poster. Kita akan buat perjumpaan dengan pelajar tadabbur online di Ipoh pada malam besok insya-Allah. Kemudian kelas kita seterusnya hari Isnin pagi pukul 10.30 insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم